Uhaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kehadapan junjungan kita kekasih dan juga pemberi syafaat kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkati baginda dan memberinya kedamaian. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, dan kepada ruh bapa dan saudaranya di antara para nabi dan rasul. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Semoga selawat dan salam Allah tercurah kepadanya dan mereka semua. Wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kepada ke atas keluarga semua, para sahabat, kaum kerabat dan pengikut orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Dan kepada roh ibu bapa kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang mempunyai hak ke atas kita semua. Wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna al-syaikh Daud ibn Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali At-Tusi, dan dikhususkan kepada pengarang kitab pengajian kita pada pagi ini, iaitu pengarangnya Syekh Daud ibn Abdullah al-Fatani, yang telah menterjemah daripada kitab asalnya yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dengan ini kita menghadiahkan kepada mereka semua dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berada di dalam satu majlis pada pagi ini, yang moga-moga majlis ini membuahkan hasil keselamatan kepada kita daripada diazab dalam api neraka Allah dan digantikan dengan kemuliaan, iaitu ditempatkan kita berada di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kat mana ya? Muka surat 4, kitab Jawi. Itu baris kata muallif radhiyallahu. Selepas dia dekat Watari. Okey. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wa tariqu wadihun lil qasidina wad dalilu alaihi laihun linnazirina walakinna Allaha yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jalan itu amat nyata bagi segala orang yang mengqasad akan dia, dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menilik akan dia. Dan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya, dan menunjukkan orang yang dikehendakinya. Dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi al-abrari tayyibina ajma'in. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi Muhammad, penghulu segala anbiya, dan mursalin, dan atas segala keluarganya yang abrar, lagi yang baik-baik sekaliannya. A'lamu ya ikhwani as'adakumullahu wa iyana bimardatihi. Ketahui olehmu sekalian, hai segala saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu Allah dan akan kami dengan keredaannya. Okay, baik. Ini kita sambung masih lagi di bahagian muqaddimah pengarang kitab yang asal, iaitu Al-Imam Al-Ghazali. Hari itu kita baca muqaddimah Syekh Daud. Ini muqaddimah
pengarang asal dia, iaitu Imam Al-Ghazali. Jadi kata Imam Al-Ghazali, wa tariqu wadihun lil qasidina. Wa tu dan, at-tariq itu artinya jalan. Tariq jalan. Lepas tu disebut tariqah, tarikat. Cakap Melayu panggil tarikat. Arab panggil tariqah. Sebut betulnya tariqah, bukan tarikat. Tariqah. Tariqah ambil daripada perkataan tariq, iaitu maknanya jalan. Atau orang yang bertariqah ni dia mengikuti jalan. Jalan-jalan alim ulama. Dengan amalan-amalannya, zikirnya dan sebagainya. Atau tariq maknanya jalan. Wadihun wadih. Makna wadih ni jelas, nyata, terang, nampak. Lil qasidina, bagi orang yang qasidin. Qasid, orang qasid ni asal makna qasad ialah hati. Jadi orang yang mengqasadkannya, makna orang yang menghajatkan akannya. Dan jelaslah jalan orang yang, bagi orang yang berhajat. Berhajat kepada Allah. Wad dalil, dan juga dalil. Dalil artinya bukti. Alaihi, ke atasnya. Laihun linnazirina, dan bagi orang yang dan juga jelas. Laihun tu jelas juga maknanya, iaitu jelas juga bagi orang yang linnazirin. An-nazirin ambil daripada perkataan nazar. Nazar artinya tilik. Kalau terjemah kitab lama dia kata tilik. Tapi tilik ni apa maksud macam mana? Nazar ni asal maknanya melihat. Tapi melihat, kalau kita cakap Melayu ni dia ada dua. Satu melihat biasa-biasa je. Satu lagi melihat dengan tekun, ataupun kita kata teliti. Penuh tajam-tajam. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul tu panggil nazar. Linnazirin. Itu bagi orang yang menilik, atau bagi orang yang betul-betul meneliti. Meneliti, bukan meneliti, meneliti. Meneliti mental. Meneliti. Meneliti betul-betul jalan kepada Allah. Maknanya dia fokus betul. Gitu. Walakin Allah, tetapi Allah yudillu, menyesatkan, may yasha, man siapa, yasha dikehendakinya. Wa yahdi, dan memberi petunjuk, man siapa, yasha yang dikehendakinya. Wahwa, dan dia siapa? Dia Allah, a'lamu, mengetahui, bil muhtadin, siapa yang orang mendapat petunjuk. Itu dari segi terjemah, tu baca bawah. Dan jalan itu mana? Itu ni jalan tasawuf, jalan bertarikat, jalan mengikut jalan-jalan para nabi, jalan para sahabat, jalan alim-alim ulama. Dan jalan itu amat nyata. Nyata tu maknanya jelas. Jelas ni jelas bahawa jalan ni benar, jalan ni betul. Habis kenapa orang tak ikut juga? Degil kan, hati busuk, kotor. Sebab tu tak nak. Bukan tak nampak ulama tu betul, tapi tetap tak nak sokong, tak nak bersama kan? Bukan tak tahu, bukan tak tahu sekolah agama tu baik, betul tak? Tapi tak hantar juga, dan tak setuju juga. Bukan tak tahu masjid ni tempat baik, tempat mulia, tapi tak singgah juga. Nampak? Dia kata, dan jalan itu wadih, jelas, nyata. Kan? Sebab apa? Nanti kita baca. Wa tariqu wadihun lil qasidin, dan jalan itu amat nyata. Tetapi jelasnya itu kepada siapa? Bagi segala orang yang mengqasad akan dia. Orang yang berniat kepada dia, akan nampaklah jelasnya jalan. Orang yang tak berniat, waktu tak nampak. Kalau orang yang berhajat kepada Allah, dia nampak masjid ni tempat untuk dia sujud pada Allah, untuk dia dekatkan diri pada Allah. Tapi kalau hati dia gelap, hati dia tak terang, kan, dan dia tak berhajat pun kepada Allah, adakah dia akan berhajat kepada rumah Allah? Lepas tu, itu bermula daripada hati kita.
Kalau hati kita nak Islam, semua yang nampak elok dengan Islam ni kita akan nampak jelas dan kita akan suka dengan dia. Tapi kalau hati tu tak mikir soal Islam, tak mikir soal agama, tak mikir soal akhirat, dia tak nampak lah apa sebab dia nak kena ikut Islam ke apa, tak ada. Dia dua. Hidup kita ni matlamatnya dua ya atas dunia ni. Satu matlamat dunia, satu matlamat akhirat. Kalau orang jenis matlamat akhirat, walaupun dia duduk atas dunia, tapi tujuan dia buat semua untuk akhirat, untuk agama, untuk perjuangan Islam, untuk bekalan akhirat dia, pahala dia. Tapi kalau matlamatnya dunia, apa rasa dia ada kepentingan dengan masjid? Dia tak rasa ada kepentingan. Apa kepentingannya dengan agama? Dia ambil tak peduli. Sebab tu dia boleh berjalan habis negara, tapi Mekah Madinah tak pernah jejak lagi. Sebab dia tak rasa ada kepentingan untuk dia pergi sana. Tak ada rasa kepentingan. Melainkan bila dah kena sakit, serang jantung apa semua ya, baru tengok Allah, baru nak pergi. Baru nak insaf, baru nak begitu. Sebab baru dia rasa ada kepentingan untuk dia. Selagi tak ada. Bila dah, sebab tu kadang-kadang Allah bagi kita sakit. Kadang-kadang kena saka, kena sihir jin. Baru nak cari ustaz. Betul tak? Lepas tu ustaz kata, kena baca ayat ni. Oh, baru nak baca ayat. Kalau tak baca dia ayat Quran. Kan? Baca pula, tak tunggang terbalik baca. Dan ustaz suruh baca ayat-ayat dekat Al-Quran ni, tak ingat pula tu. Dah kali payah sangat dia tak ingat, dia baca doa makan. Lari jin tu. Jadi juga. Sebab jin tu pun terkejut. Tak pernah lagi orang nak makan aku, dia kata. Kan? Nak cerita apanya? Maksudnya gini lah. Orang, kalau dia tak rasa berhajat kepada akhirat, dia tak pedulikan akhirat. Tapi bila hajat dia kepada dunia, dia sibuk dengan dunia tu. Dia sungguh-sungguh dunia tu. Gitulah. Baik. Kemudian dan dalil atasnya, bukti. Dalil-dalil tu bukti. Bukti. Atasnya amat nyata. Bukti pun jelas. Bukti Islam ni benar, bukti ni. Macam ni kan. Ni kita berada di akhir zaman. Lepas tu kalau ada orang kata, lambat lagi nak kiamat. Itu sebab mana hati dia tertutup, sebab dia nampak dunia. Kalau pandang pada dunia, memang nampak zaman ni semakin lama semakin canggih, semakin hebat dari segi keduniaan. Dan tak lama lagi pula, tak tahulah, mungkin dah ada nanti kereta terbang. Kereta terbang cepat sikit saya sampai. Kan? Ni sebab tak boleh terbang tu lambat tu. Kan? Nanti dunia makin lama makin canggih, makin hebat teknologi dan sebagainya. Tapi kalau orang yang mengaji akhirat, dia mula resah gelisah. Dia mula rasa semakin risau, semakin sedih. Kenapa? Sebab walaupun dari sudut dunia tu nampak hebat, tapi sebenarnya akhirat semakin hancur. Agama semakin punah. Nak tahu punah tak punah ni masa depan ni. Saya kuliah banyak tempat, rata tempat. Penang pun ada, Kedah pun ada, macam-macam masjid surau. Kan? Rata-rata lah. Daripada sebulan saya kuliah tu, kebanyakannya semua jemaah yang datang tu, geng-geng otai masih berbisa. Kan? Baguslah, Alhamdulillah. Saya sukalah, sonok lah. Tapi di manakah bahagian anak-anak muda? Anak-anak muda tak ada. Dia tak mempedulikan ilmu agama. Saya tak payah kita ambil yang macam ni. Mungkin pelajaran kitab ni agak tinggi. Kita ambil yang mudah-mudah, simple. Contoh, dalam bab pengurusan jenazah. Tukang mandi jenazah, tukang mandi mayat. Kebanyakan di masjid surau semua orang-orang yang dah berusia. Dia pun macam tak lama dah, kan, contoh. Kan? Tukang mandi mayat. Bayangkan kalau dia meninggal, siapa pula nak pergi mandi dia? Kan? Mana ada tak ada anak muda yang minat nak belajar cara mandi mayat? Sebab apa? Sebenarnya dia tak rasa ada kepentingan kenapa dia nak kena mengaji benda tu. Yang dia nak mengaji hari ni, zaman hari ni lagi dahsyat zaman kita ni. Zaman sekarang ni.
Bukan sakat ilmu agama tu terabai. Bukan sakat ilmu agama tu orang tak minat nak mengaji. Malah ilmu akademik pun orang tak minat mengaji. Maknanya jahiliah tu semakin parah. Bukan sakat jahil agama. Dunia pun jahil juga. Orang tak minat dah sekarang budak sekarang tak berebut dah nak masuk universiti. Sebab apa? Sebab masuk universiti keluar nak kena cari kerja itu pun belum tentu dapat. Kan? Lepas tu dah lah berhutang dengan PTPTN. Kan? Gaji pun tak seberapa sangat. Hari ni budak-budak dia lebih suka ni jadi TikTokers. Jadi TikToker buat video bodoh-bodoh kat dalam internet tu. Kan? Jadi saya pernah jumpa ada satu orang, dia sijil apa pun tak ada dia ni. Dia budak biasa lah, bukan budak cerdik mana pun di sekolah. Tapi dia tak sambung belajar mana, dia cuma buat video kat rumah. Buat video TikTok, buat konten macam-macam konten lah. Buat sebulan income dia lebih kurang 10,000 sebulan. Kalau keluar graduate degree pun belum tentu gaji 10,000 sebulan. Bukan belum tentu, memang tak sampai. Fresh graduate gaji pun baru 2,000, 3,000. Ini 10,000 income sebulan. Buat video bodoh-bodoh. Ni. Jadi budak-budak lebih pilih jalan tu sebab jalan tu senang, boleh jadi kaya. Sebab apa? Sebab matlamat dia dunia, matlamat kekayaan. Kalau matlamat dia agama, dia akan pilih jalan macam mana nak selamatkan kehidupan aku, dunia dan akhirat nanti. Tapi kalau dia mikir soal dunia, maka itu lebih dia pilih. Sebab kadang-kadang video mengarut video. Ada satu video tu dia cabar, saya boleh buat video tanpa buat apa-apa, dia kata. View akan mencecah 100,000 orang akan tengok dia. Dia cabar. Dia kata saya akan buat. Akhirnya dia buat tu. Dia buat dalam video tu dia duduk diam. Dan video dia tu orang tengok, tonton video dia mencecah 100,000 orang tengok. Sebab orang nak tengok betul ke dia tak buat apa-apa. Jadi semua pakat dia tengok. Jadi saya rasa saya nak buat macam tu tak. Saya nak buat kuliah, saya tak sedia. Agak ada 100,000. Kita baca kitab, pumpah habis keluar ayat Quran hadis 3 ni. Cuma itu pun yang 2 tu tak tahu lah. Letak on, lepas tu gimana tak tahu. Kan? Nak ceritanya zaman hari ni. Ada tu lagi mengarut. Buat video bodoh-bodoh kan. Kadang-kadang buat video bodoh-bodoh. Korek-korek hidung, makan. Betul. Orang tu, dia tak kisah orang nak hentam dia ke apa. Yang penting rating dia tinggi. Sebab dia buat benda pelik. Lagi orang komen apa lah, bodoh makan tak hidung ni lah apa. Tapi yang penting rating dia tinggi. Bila rating tinggi, kan, syarikat TikTok apa semua ni akan bayar kat dia. Sebab application tu laku. Kalau tuan-tuan tak percaya, balik lagi buat. Boleh hidung kan. Nanti saya tolong view dan tolong like. Ni zaman dia. Zaman semakin kita kata mengarut. Ni. Habis nak buat macam mana? Dan masyarakat. Nabi kata 1400 tahun dulu dah. Nabi kata, wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan Islam itu akan kembali macam Islam mula-mula bangkit balik. Islam bangkit dalam keadaan apa? Dalam keadaan kelilingnya jahiliah. Begitu jugalah Islam akan berakhir di akhir zaman dalam keadaan keliling dia jahiliah semua. Semua orang tak kerti. Itu dah seorang cakap dengan cakapan jahiliahnya. Dia kata, nak pusat pelacuran ni perlu juga ada. Siapa tanya siapa tu kan? Carilah sendiri. Dia kata pusat pelacuran ni ada baiknya juga. Kan? Mesti kena ada tak? Sebab apa? Sebab orang luar negara datang kerja kat negara kita. Dia tinggal anak bini dia. Jadi sampai masa nafsu dia mesti datang. Jadi bila nafsu dia datang, dia nak lepaskan kat mana? Jadi daripada dia lepaskan anak bini kita, baik kita sediakan satu tempat untuk dia lepaskan nafsu dia. Itu pusat pelacuran. Jadi dia tak kacau anak bini kita. Dia lepas kat sana. Nampak cakap. Cakap ikut kepala otak. Kepala otak dia sendiri. Dari segi nampak logik macam betul juga apa yang cakap dari segi logik. Tapi dari segi hukum agama, Allah bagi ke tak bagi? Lepas tu kita hidup bukan ikut kepala otak kita. Kita hidup ikut Allah.
Sebab bumi kita pijak, bumi Allah. Bukan kita yang punya. Mana boleh? Mana? Kita masuk rumah orang. Lepas tu kita pakai kasut. Tuan rumah kata, Ustaz pakai kasut ni. Sekati aku, kasut aku, dia kata. Tapi rumah tu, rumah orang tu. Tuan rumah kata, hang tak apa lah. Tuan rumah pun masuk dapur. Dia ambil parang. Faham buat parang ni? Sekati aku, parang aku, dia kata. Rumah orang. Ikut orang tu lah. Orang kata tak boleh, tak boleh. Masuk-masuk dengan engkau salah, masuk rumah. Dia pun terus duduk atas kursi. Siapa suruh duduk? Kenapa tak boleh duduk? Dah rumah aku tak bagi duduk. Rumah aku ni setiap tetamu kena berdiri atas kursi, bukan duduk. Kena berdiri ya dalam rumah dia. Sekati dia walaupun kata, pelik hang ni. Pelik tak pelik? Ni rumah aku. Sama ni, bumi ni Allah yang punya, bukan kita punya. Bila Allah yang punya, ikut Allah. Allah kata tak boleh, tak boleh. Ada pula ikut kepala kata, bagus kat ni. Benda-benda begini, tuan-tuan dan ibu yang dirahmati Allah sekalian, dah mula muncul seorang demi seorang cakap ikut kefahaman akalnya semata-mata tanpa mengikut Quran hadis, tanpa mengikut agama. Ulama dihentam, ulama dicaci, ulama dibuang. Lepas tu nak pakai ikut logik akal dia je. Lepas ni apa nak jadi pada agama pada masa ke depan? Bayangkan orang-orang seperti ini yang bakal menerajui masa depan negara. Dialah jadi pemimpin satu hari nanti, anak-anak muda kita ni. Anak-anak muda yang tak ada kefahaman agama bakal menjadi pemimpin negara. Agak-agak waktu tu agama dalam keadaan macam mana? Cuba fikir. Sekarang ni pun mahkamah syariah kita diinjak-injak. Kan? Akan datang dengan kejahilan semakin menebal. Berat tu. Dan waktu itulah Dajjal akan muncul. Dajjal tak muncul di zaman orang ramai alim-alim. Orang ada ilmu, dia tak muncul waktu tu. Sebab nanti dia takluk dia punya tipu daya dia. Tapi dia akan muncul di saat orang ni jahil, tak gerti apa. Masa tu senang dia nak menipu daya. Mudah ikut aja. Gitu. Betul, hati-hati. Baik. Dan jalan menuju kepada Allah itu amat nyata bagi segala orang yang mengqasadkan dia, dan dalil atas mengenal wujud Allah dan sifatnya amat nyata juga, yakni terang bagi orang yang menilik di sini dengan makna mencarikan dia. Siapa yang cari agama makin jelaslah nampak jalan dia. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan bukakan lorong laluan pada dia. Dalam istilah lain kata guru kami, kalau kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Maksud Allah berlari tu kalau Allah berlari sungguh. Tapi maksudnya kalau kita ni cuba nak dekatkan diri kita dengan Allah, Allah lebih-lebih lagi akan mudahkan kita untuk dekatkan diri kita dengan dia. Kan? Bila kita nak mula berhijrah, aku nak berubah lah, aku nak pergi belajar agama, nak ngaji. Ada je nanti kawan duk ajak, jom lah, pergi kuliah. Keluar pula poster ceramah gitu gini, Allah mudahkan. Dan kita pun mudah dia nak pergi. Sebab Allah sayang kat kita. Nah, Allah tunggu kita lama dah ni, bila nak datang. Kan? Kita yang jauh pada Allah, bukan Allah yang jauh kepada kita. Jadi bila kita dekat, bila kita mencari, menilik akan dia, yakni Allah, dan Allah akan mendekatkan, memudahkan segala urusan kita kepadanya. Tetapi walaupun begitu semuanya, tetap Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasanya. Itu disebut situ, iaitu walakinnallaha yudillu man yasha'. Iaitu tetapi Allah SWT menyesatkan jalan orang yang dikehendakinya. Siapa yang Allah nak sesatkan, dia akan sesat. Walaupun dia mungkin nak cuba jadi baik, tetap akan sesat. Lepas tu soalan saya, mudah ya. Dekat dunia ni, ada tak orang bukan Islam, yakni orang kafir, yang baik perangai dia? Ada tak? Ada. Malah bukan setakat ada, ramai. Ada je orang kafir yang suka tolong orang, baik dia. Bila berlaku bencana, dia paling awal sampai bagi bantuan. Ada orang kafir ni, orang putih kat Amerika, dia buat rumah untuk kucing.
Sekali dia nampak ada kucing yang macam tak ada makan apa, kuru keding apa, dia ambil bela. Sampai beratus-ratus ekor dalam rumah tu. Khas untuk kucing, untuk nak jaga kucing. Baiknya, bagusnya. Okey, soalan kedua pula. Si kafir ni tadi mati dalam keadaan kafir, tak masuk Islam dia. Adakah dia akan masuk syurga atau neraka? Dia baik. Dan tapi dia mati kafir. Masuk syurga ke neraka? Neraka. Apa maksud ni? Walakinna Allah yudillu man yasha. Walaupun dia tu sifatnya baik, tapi kalau Allah berkehendak dia sesat, dia tetap akan sesat. Sehingga tak ada siapa boleh beri dia petunjuk. Lepas tu Ustaz baca dekat mukadimah macam mana? Lupa dah ayatnya. Man yudillahu fala mudillalah. Man yahdillahu fala mudillalah. Kan? Man yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Siapa Allah bagi dia petunjuk, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah beri dia kesesatan, maka tidak ada siapa yang boleh bagi dia petunjuk. Itu pula datangnya ayat Al-Baqarah ayat 6. Kan? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang telah Allah tetapkan kekafiran kepada dia. Memang Allah dah tetap dia ni memang kafir. Sawa'un alaihim, sama saja kepada mereka. A'anzartahum am lam tundirhum. Sama ada engkau beri peringatan bagi dakwah kat dia ke, atau engkau tidak beri peringatan ke, Allah kata pada Nabi lah, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Sebab iman itu Allah, kehendak Allah. Allah kepada siapa yang Allah nak beri, Allah bagi. Siapa Allah tak nak bagi, walaupun dia baik, tetap dia takkan dapat. Aduh. Itu kita kena faham situ. Lepas tu lagi, dia kata, wa yahdi may yasha', dan menunjukkan dan memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Siapa yang Allah nak bagi dia hidayah, Allah bagi. Walaupun mungkin perangai dia jahat, tapi Allah bagi dia iman. Kan? Dan Allah ikut kehendak Allah, may yasha'. Ikut kepada Allah. Kita biasa dengar cerita tentang seorang pelacur, kan? Kerja melacur. Balik-balik daripada melacur tu, nampak ada anjing kehausan. Dia pun nampak ada perigi, dia terjun dalam perigi tu, cedok air dengan menggunakan kasut dia tu. Kemudian dia naik atas, dia bagi anjing tu minum. Tak dia meninggal, Allah berikan dia masuk ke dalam syurga. Padahal kerjanya melacur. Kan? Tapi sebab dia bagi anjing minum air. Nah, kenapa jadi macam tu? Mayasya'. Ikut Allah. Dan Allah kasih kat dia. Sebab dia kasih pada binatang, kasih pada anjing tadi. Tapi jangan kita fahamlah orang macam tu tak apa. Balik lagi ketika nombor ekor ke apa ke, jadi nampak anjing lagi minum. Bagi banyak sikit, 10 ekor. Dia seekor je. Kan? Lepas ni masuk syurga. Belum tentu. Sebab apa? Sebab bukan pasal kisah tu, tapi pasal mayyasya'. Ikut siapa yang Allah kehendaki. Gitu. Ke Allah. Sebab tu apa-apa hidup kita ni kena ikut kehendak Allah. Jadi kita tak boleh tahu. Atau ada dalam kitab Ayyuhal Walad, ada seorang ulama, nama dia Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, nama dia. Hebat ni ulama ni, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dia ni buat ibadat berpuluh tahun. Bagus, warak, baik, memang soleh sangat, bukan sangat soleh, alim, warak, semua menang kat dia. Mana bagus sungguh. Tiba-tiba datang malaikat di rumah dia. Malaikat, dia kata, aku ni malaikat Allah. Dan aku nak menyampaikan kepada kamu, kamu buat ibadat banyak-banyak, tapi aku lihat, nama kamu tidak ada dalam senarai ahli syurga. Buat ibadat banyak-banyak ni. Dalam kitab kata 70 tahun buat ibadat. Tidak ada nama dia dalam senarai dari kalangan ahli syurga. Tak ada. Lepas tu dia tanya, namaku di mana? Nama kamu berada di dalam senarai ahli neraka. Allah.
70 tahun ibadah, senarai nama duduk dalam senarai ahli neraka. Apa dia jawab? Wahai malaikat Allah, kan? Aku tidak ambil peduli soal syurga atau neraka. Kerana tugas aku sebagai hamba kepada Allah mentaati perintah Allah. Kerja aku mentaati perintah Allah. Allah suruh aku semayang, aku semayang. Allah suruh aku baca Quran, aku baca Quran. Soal Allah nak letak aku kat mana, itu hak dia sebagai Tuhan. Allah boleh nak letak aku syurga ke, nak letak neraka ke. Dan siapa aku untuk mempertikaikan keputusan Tuhan, keputusan Allah. Aku hanya hamba. Aku tak boleh pertikai. Kalau Allah nak kehendak aku masuk neraka, nak buat macam mana? Itu kehendak Allah. Yang penting sekarang ni aku nak menjadi hamba Allah yang mentaati perintahnya. Bila dengar macam tu, malaikat ni naik. Turun balik. Lepas naik, turun balik. Datang balik, malaikat ni kata, disebabkan ikhlasnya kamu beribadah kepada Allah, maka Allah memadam namamu daripada senarai ahli neraka dan dimasukkan ke dalam senarai ahli syurga. Apa jawab Syekh ni? Dia kata, sekali lagi wahai malaikat Allah, aku tak peduli soal syurga atau neraka. Tujuan aku buat ibadah semata-mata kerana Allah. Aku mentaati perintah Allah. Allah nak tukar syurga ke, nak tukar neraka ke, itu hak dia. Dan aku sentiasa reda atas keputusan Tuhan aku. Tu. Cuba kalau kena kat kita. Kuliah pun rajin datang. Lagi awal daripada ustaz tu. Tak pernah miss waktu kuliah. Kan? Ustaz pun kadang-kadang tak datang kuliah. Dia lagi bagus semayang rajin, semayang sunat lah, apa semua. Puasa pula kan. Dan bagusnya, tiba-tiba datang malaikat. Aku tengok tak ada namamu dalam senarai ahli syurga. Takkan kot? Kita jawab. Ya betul. Cuba cek balik. Kita mesti belik kan. Takkan kot, saya buat lama dah ni. Dahi ni sampai belekuk ni. Kesan sujud. Takkan, jangan buat main macam ni malaikat. Cuba cek balik. Itu kita. Tapi katakanlah, kadang-kadang sebab kita dah dengar cerita ni kan, kita pun confident lah. Kadang, wahai malaikat Allah, kita pun jawab macam Syekh lah. Kan, saya tak kisah syurga neraka sebab saya ni mentaati perintah Allah. Kan, malaikat tu pun pergi. Kita mesti ada dalam harapan hati ni, mesti dia turun balik sekejap lagi, dia nak bagi tu dah tukar nama. Tengok-tengok dia tak datang balik macam. Neraka sungguh ke ni? Mampu je ni. Maknanya kita belum betul-betul, orang cakap apa, ikhlas betul-betul macam Syekh tu. Tu ikhlas tahap tinggi tu. Tapi kita ni boleh dah, pada ni pun okey dah. Cumanya, itulah kedudukan makam yang lebih tinggi. Jenis macam ni. Jenis dia buat tak memang dia tak kisah. Yang penting aku taat perintah Allah. Kemudian dia tanya pada malaikat, wahai malaikat, aku cuma nak bertanya. Bukan aku pertikai, aku cuma nak tanya. Kalau tadi Allah pindahkan namaku daripada neraka ke syurga disebabkan keikhlasan aku, maka aku sahaja nak tanya, apa yang menjadi sebab namaku duduk dalam ahli neraka? Sebab Allah tukarkan dia pada nama ahli syurga sebab dia ikhlas. Okey, adalah nampak sebab dia. Tapi kalau dia nama dia duduk dalam senarai ahli neraka, apa sebabnya? Aku minta maaf lah malaikat. Dia kata, aku cuma nak tahu aja. Aku nak tanya je. Kata malaikat, namamu diletakkan dalam senarai ahli neraka kerana semasa kamu kecil. Syekh ni dah tua masa tu. Semasa kamu kecil, kamu pernah menipu ibumu sekali. Kan banyak kali, sekali tu je dia tipu mak dia, nama dia duduk dalam senarai ahli neraka terus. Walaupun dia kuat ibadah. Tu nak ceritanya. Ibu tu penting. Kan? Dia pun terkejut. Aku menipu ibuku, macam mana cerita dia kata. Mungkin dia dah tak ingat sebab zaman masa kecil. Kata malaikat, satu hari ibumu nak suruh kamu beli barang di kedai. Jadi ibumu pergi dekat kamu. Tengok-tengok kamu sedang tidur. Yang sebenarnya kamu bukan tidur. Kamu cuma buat-buat tidur. Kamu dikira menipu pada ibumu. Sehingga kan mak kamu tengok, oh anak aku tengah tidur. Mak dia pun tak jadi nak minta tolong. Padahal dia bukan tidur. Dia buat-buat tidur. Dari sebab itu, namanya duduk dalam ahli neraka. Tu. Kan? Itu buat-buat tidur. Kita bukan buat tidur dah. Lebih pada tu ni. Macam mana keadaan kita. Tu. Nak ceritanya ni. Maknanya teliti je. Sebab tu Allah
Allah tahu kita semua ni. Allah perhati, Allah tengok. Malah bukan percakapan mulut kita, percakapan hati kita pun Allah dengar. Jadi sebab ni lah ahli-ahli tasawuf ni cukup takut pada Allah. Wali-wali Allah takut sungguh daripada Allah. Ada satu kisah lagi, kami duduk belajar di pondok. Ada seorang syekh ni, dia pergi makan kenduri. Orang panggil makan kenduri. Kebetulan air tak ada. Air untuk basuh tangan tak ada. Macam mana nak cuci tangan? Makan dia makan kambing, kari kambing. Jadi berminyak, ada berlemak kat tangan. Macam mana nak basuh? Dia pun ambil tanah. Dia ambil tanah, dia romor-romor tanah. Nak bagi lemak-lemak tadi tu tanggal. Romor-romor. Okey lah, lepas tu dia pun balik. Sampai di rumah, dia dengar satu bisikan menegur dia. Tanah siapa yang kamu ambil untuk menyuci tanganmu? Adakah kamu minta izin kepada tuannya? Allah, dia dengar tu. Dalam kitab cerita 40 tahun menangis kerana sebab tu. 40 tahun tu tak pernah tinggal solat sunat taubat, minta ampun, menangis. Okey, sebab cuci tangan pakai tanah orang. Ni bukan cuci tangan ni, ambil terus tanah orang. Tanah masjid ambil, tanah wakaf ambil. Ada. Ni. Tu. Sebab tu orang yang betul-betul Allah sayang, silap sikit je Allah dah tegur. Tu tanda Allah sayang. Sebab tu kalau kita tengok diri kita ni macam tak kena apa-apa je, tak ada sakit, tak ada itu, jangan sonok sangat. Takut-takut Allah langsung tak pernah tegur kita. Kalau Allah tak pernah tegur kita, kita ada buat salah tapi Allah tak tegur. Seolah-olah macam Allah tak pedulikan kita. Tu kita kena risau. Kan? Tapi kalau kita ni kadang-kadang ada ujian tertentu ni, boleh jadi pandanglah ujian itu dengan sebab Allah sayang kat kita. Sebab tu Allah tegur kita. Allah tak nak kita cepat rosak. Allah nak selamatkan kita. Sebab tu ujian paling tinggi ditimpa oleh siapa? Dari kalangan manusia. Para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ujian paling besar, paling tinggi. Dan paling tinggi sekali Rasul Ulul Azmi. Semua ujian besar-besar. Kenapa Rasul-Rasul kena ujian besar? Sebab Rasul lah orang yang paling Allah sayang. Maka dari situlah ulama' berbahas bahawa lagi tinggi ujian, lagi tinggi kasih Allah pada dia. Sebab tu kita jangan sonok, aku tak kena apa pun. Contoh. Dia sihat, walaupun dah berusia, tak ada penyakit. Awal pun puji kata, bagus entah. Bagus ni. Kat 80 tapi tak ada. Kencing manis tak ada. Kencing masam pun tak ada. Semua tak ada penyakit. Dia pun jawab, tengok orang lah. Kita jaga makan. Jangan sonok sangat. Nak takut-takut. Memanglah bagian kita jaga makan tu. Tapi takut sama juga Allah tak pedulikan kita. Tapi kalau Allah bagi kita sakit apa semua tu, boleh jadi dengan sebab sakit tu kita semakin dekat dengan Allah. Yalah kadang-kadang bila kita sakit, tak payah jauh lah, sakit lutut tu dah. Ni duduk lama lagi lepas kuliah ni kan. Habis pula nak bangun macam mana? Kita sebut apa? Allah. Mak. Ada tak sebut Allah? Kalau tak ada lenguh, tak ada sakit, nak sebut Allah. Sebab jadi kadang-kadang dengan sebab sakit tu kita banyak sebut nama Allah. Jadi sebenarnya sakit tu juga sebagai satu rahmat sebenarnya. Cuma janganlah minta sakit. Orang nak sihat, dia nak sakit. Cuma kalau diberi, pandanglah dia dengan rahmat Allah. Begitu. Okay? Jadi semuanya tergantung Allah. Allah nak sesatkan ke, Allah nak bagi petunjuk ke, Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah, yakni dia dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk, dan Allah tahu siapa yang Allah nak bagi petunjuk. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang Allah kehendaki, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman agama. Itu tanda-tanda kalau seseorang tu Allah nak dia jadi baik. Kalau Allah nak dia tu jadi baik, jadi elok, tanda-tandanya apa? Yufaqihu fiddin. Allah berikan dia kefahaman agama. Soalan, macam mana nak faham agama? Macam mana nak faham agama? Dengan menghadiri majlis agama. Ini salah satu, bila kita boleh datang majlis ilmu macam ni, ini salah satu simptom ataupun tanda yang Allah sayang kat kita dan Allah nak kita jadi baik. Kalau Allah tak nak kita jadi baik, Allah buat hati kita tak peduli pun majlis-majlis agama. Orang buat majlis lawak, dia tak peduli.
Orang buat kuliah perdana buat tabligh, orang buat ceramah gitu, gini-gini. Semua berkait untuk nak mengajar hati dia tentang agama, dia langsung tabligh. Sebab Allah tak berkehendak ke atas dia. Tapi kalau Allah gerakkan hati kita, itu tanda man yuridillahu bihi khairan. Allah nak kita ni jadi baik. Yufaqihu fiddin. Allah bagi kita kefahaman dalam agama. Nak faham agama dengan duduk dalam majlis agama. Betul, syukurlah datang kan, hadir. Kalau rasa nak berat dia tu, paksa-paksakan diri. Jangan ikut kawan-kawan. Kadang-kadang kita ikut kawan. Telefon dulu kat tu tanya. Sana, jah. Hampir tak kuliah 2 hari pagi? Oh, aku ada ni nak pergi bank. Oh, hang tak pergi, aku tak pergi Jangan ikut orang. Ini hati kita, siapa kita berhajat? Kita berhajat pada kawan kita ke berhajat dengan Allah? Berhajat dengan Allah. Lepas tu kadang-kadang pun juga jangan pilih-pilih ustaz. Ustaz ni tak best, tak nak pergi Sebab kita berhajat ustaz ke berhajat Allah? Kalau berhajat Allah, siapa pun yang menyampaikan ayat-ayat Allah, kita dengar nasihatnya. Sebab dia tolong sampai, dia bukan dia. Yang kita nak dengar tu ayat Allah, bukan pasal dia. Dia bahagian tukang sampai. Kami ni pendakwah ustaz-ustaz ni macam tong speaker je. Apa pun tak ada. Tapi suara tu keluar. Tapi siapa yang suara asalnya? Yang cakap kat mic. Dan juga kami ni tolong cakap je. Tapi yang menyampaikan tu sebenar hakikatnya siapa? Allah. Sebab tu kadang-kadang dalam kuliah dan ceramah ustaz, dia tak tahu apa-apa pun masalah kita. Dia cuma baca kot kitab je. Tiba-tiba apa yang dia hurai tu kena dengan masalah hidup kita masa tu. Dia kena, ustaz ni macam menjawab lah. Kan? Macam mana ustaz ni tahu? Ustaz tak tahu sebenarnya. Tapi Allah yang gerakkan ustaz tu untuk cakap, untuk bagi jawapan kat kita. Maka dapat hidayah kita pada waktu tu. Kita dapat solution dia, permasalahan dia. Kan? Gitu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalat tu maknanya salah maknanya rahmat. Dan rahmat Allah, apa makna rahmat? Rahmat maknanya kasih sayang. Dan kasih sayang Allah dan juga salamnya. Salam tu makna keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allah adalah keselamatan, kesejahteraan. Ala ke atas sayyidina, penghulu kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi, yakni penghulu, pemimpin, al-anbiya, akan segala anbiya. Anbiya maksud apa? Nabi-nabi semua. Nabi kita Nabi Muhammad, ketua segala nabi-nabi yang lain. Hebat. Kan? Kita pula jadi umat dia. Maknanya hebat lah. Nabi kita tu jadi pemimpin. Sayyidil anbiya. Wal mursalin. Bukan nabi-nabinya, wal mursalin. Dan juga setiap rasul, rasul-rasul, mursalin maknanya rasul-rasul. Wa ala, dan atas alihi, keluarganya. Ni siapa? Keluarganya Nabi. Kita dah hurai dah kan, keluarga Nabi siapa? Keluarganya Nabi. Lepas tu keluarga Nabi ni mesti dihormati. Lagi-lagi mereka yang keluarga Nabi alim pula tu. Contoh macam para habaib kan, yang darahnya darah keturunan Nabi, kemudian mereka tu pula dari kalangan alim ulama. Maka kita kena hormat. Sebab itu keluarga Nabi tu. Al-abrar, yang abrar. Yang abrar, keluarga Nabi yang abrar, yang mulia. At-tayyibina ajma'in, lagi yang baik-baik, baik. Sekaliannya mana? Semua itulah ahli keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi semua. Kemudian lagi kata dia, a'lamu. A'lamu tu ketahui olehmu, ya ikhwani, wahai saudaraku. Ketahui oleh kamu sekalian, hai segala saudaraku. Wahai, hai tu wahai lah. Wahai segala saudaraku. Dia panggil kita saudara lah. Saudara se-Islam. As'adakumullah. Kan? Telah, as'ada tu sa'ada artinya gembira, bahagia. Telah memberi bahagia atau telah menggembirakan akan kamu itu oleh Allah. Allah gembirakan kita. Wa iyana, dan juga ke atas kami. Ke atas kami. Alim ulama semua. Dengan bimardatihi, dengan keredaannya. Apa benda yang Allah telah gembirakan kita? Dengan Allah memilih kita akan orang yang beriman. Macam tadilah awal tadi kita hurai dalam kuliah kita ni tadi. Ada orang kafir, dia baik. Tapi Allah tak pilih dia jadi beriman. Kita ni bukan, kadang-kadang kita bukanlah baik sangat.
ada kat kita ni, kita sendiri tahulah perangai kita tak. Zaman muda dulu macam mana. Kan? Tak usah cerita kat orang kan, tapi cukup dengan kita tahu dah kita ni macam mana. Tapi jahat-jahat kita pun, nakal-nakal kita pun, Allah pilih kita jadi orang beriman. Tu maksud as'adakumullah. Cukuplah Allah telah menggembirakan kita. Dan pandanglah Allah dah sayang kat kita. Kenapa masih lagi kita belum membalas sayang Allah tu? Yang kita masih lagi sibuk sayang kepada dunia, yang sedangkan dunia tak membalas apa pun pada kita. Tapi kita sayang pada Allah, Allah membalas segala kebaikan kepada kita. Walaupun kita sebenarnya taklah baik sangat. Saya biasa cakap apa, duduk di kerusi kuliah ni bekas masa tu kuliah di Terengganu. Saya kuliah subuh, orang jemput kuliah subuh di masjid dekat belah Terengganu kan, masjid apa tak nama dia. Lepas tu saya tengok bawah meja ni ada kertas-kertas soalan. Kita kecil-kecil lepas tu ada soalan. Banyaknya. Habis-habis kuliah saya tanya, banyak sangat kertas soalan bawah ni. Oh, lupa nak beritahu ustaz. Malam sebelum ustaz ni, maghrib semalam lah. Maghrib semalam Ustaz Azhar Idrus kuliah. Kan? Ustaz Azhar Idrus rupanya bila kata soalan dia buang. Kan? Allah. Bila dengar tu, makna kita ni duduk di tempat yang pernah dia duduk. Allah. Kalau nak kira kita dengan dia jauh awan, jauh langit dengan bumi. Dengan ilmunya, dengan waraknya, amalnya, dia tu tarah ulama dah. Kita ni apa benda je, kan? Tapi Allah bagi izin kita duduk di kerusi yang sama dia duduk. Itu satu, orang cakap apa? Itulah kita sebab tu kita kena rasa syukur. Kan? Kadang-kadang Allah beri kepada kita satu benda yang pada kita rasa macam tak layak. Tapi sebab Allah kasih dan Allah sayang kita, Allah beri sesuatu tu kat kita. Lepas tu jangan kita nampak apa yang kita pegang hari ni sebab kelayakan kita. Tak, kita sebenarnya semua benda kita tak layak. Tapi Allah beri tu kerana Allah kasih kat kita. Kita pegang, contoh, kita pegang jawatan pengurusi masjid. Jangan sebab kita rasa kita layak pegang pengurusi masjid. Tak. Kalau ikutkan, ramai lagi orang keliling ni yang lebih layak lagi. Dengan ilmunya, dengan itu. Tapi kenapa dalam ramai-ramai, Allah pilih kita? Itu tanda Allah sayang kita. Syukur dengan itu. Bila kita pegang perasaan macam ni, kita tak jadi sombong. Kita tak jadi ego, tak jadi bongkak dengan apa jawatan yang kita dapat. Malah kita rasa malu pula dengan Allah. Allah, orang lain lagi elok, kenapa Allah pilih aku? Terima kasih ya Allah, malu aku dengan kau. Ni dah, kepak dada. Bila orang cakap habis sikit, hang siapa? Ni pengusi kot, jaga sikit. Jadi kenapa jadi kepak gitu? Kan? Jadi bung. Kan? Orang tak layan sikit, marah. Kan? Tak bentang kapek ke apa ke, bising. Tak siapa kita, tak siapa. Saya pernah diuji kan, di pondok tu, kita tengah buat kerja, datang satu orang. Dia datang daripada belakang. Kata, oi, budak, oi. Dipanggil, oi budak. Kita toleh belakang kan. Tak, setan cocok dah. Wajah dia ni, jangan layan dia ni. Dia tak respect lah, dia tak panggil ustaz, dia panggil oi budak je. Kalau kita pergi layan setan tu dengan kita dengan dia jadi geng. Jadi tolak tepi lah, lantak dia setan, dia nak panggil aku budak ke, nak panggil woi ke. Padahal sebelum aku mengaji pun orang panggil aku gitu dah. Nah, orang dulu panggil kita nama je, Syakir. Jadi kalau sekarang pun orang panggil nama, tak ada apa masalah. Kan? Kenapa kita kata, dia tak panggil aku ustaz, malah buat layan. Macam hebat sangat dengan gelaran ustaz tu. Ingat dengan gelaran ustaz tu confirm masuk syurga. Belum tentu lah. Jadi tak usah peduli soal gelaran. Tak apa orang panggil kita apa pun, tak apalah. Soal dia tak ada adab, itu cerita dia dengan Allah. Ni kita. Jadi jangan orang cakap apa, kadang-kadang kita berkira. Kan? Sebab kadang-kadang orang tak hormat kita. Dah kita tanya balik diri kita hormat tak Allah dan Rasul? Kita nak sibuk orang tak hormat kita. Dah kita dengan agama kita hormat tak? Dengan Nabi kita hormat tak? Itu jadi pandanglah kita ni cukup layak lah. Bahagian dihina biarlah. Kalau orang nak hina pun. Right? Sebab kita bukan orang yang layak bagi diri kita. Tapi Allah angkat kita itu kerana kasihnya Allah pada kita. Bukan pasal kita layak, kalau ikut layak tak layak. Gitu.
Jadi bila kita pegang gini, sentiasalah kita berada di makam hamba di sisi Allah. Barulah kita sentiasa menunduk, tidak meninggi diri. Kemudian kita berhenti takat ni dan kita akan sambung bahawasanya segala ibadah itu buah ilmu dan faedah umur. Berhenti kat situ. Boleh? Okey? Ke nak lagi? Dah tu, jangan banyak-banyak. Belajar banyak nanti tepu. Sikit-sikit tu. Okey. Jadi kesimpulan pagi ni pengajian kita apa kita dapat? Yang pertama, jalan agama ni jalan yang jelas. Tapi kenapa kadang-kadang kita tak nampak dia atau kita tak jelas? Mungkin kerana hati kita tak berhajat pada dia. Maka macam mana nak betulkan? Betulkan hati tu dulu. Matlamat hidup kita ni, apa matlamat kita? Halakan dia ke arah akhirat. Niatkan kerana akhirat. Bila kita dah betulkan dia punya arah tuju, baru dia akan nampak jelasnya mana yang kita perlu. Kita perlu hadir kuliah ke, perlu hadir kenduri ke. Contoh, kalau bertembung, nampak? Kalau hala tuju ni sebab nak makan, kenduri dia nampak dulu. Kalau hala tuju dia nampak akhirat, dia nak pergi kuliah dulu. Kan tu tak pergi pun boleh. Tak pergi yang tu pun lain kali pun boleh pergi. Kan? Ini dia nampak. Bila kita betul dah arah tuju kita, insya-Allah selamat. Betulkan niat hati tu dulu. Kemudian dan kita kena ingat juga, walaupun kita dah niat nak jadi baik, tapi Allah tetap maha kuasa. Siapa yang Allah nak jadi baik, siapa Allah nak sesatkan. Maka jalan pertama tadi, betulkan hati. Cara apa yang kita boleh buat. Yang kedua, kena banyak bermunajat pada Allah, bergantung dengan Allah, berdamping dengan Allah. Sebab Allah maha kuasa untuk memesongkan hati siapa-siapa yang Allah kehendak. Maka minta selalu, ya Allah, janganlah engkau palingkan wajahku ni daripadamu, ya Allah. Jangan kau biarkan aku, kalau aku dah tersilap jalan, jangan kau biarkan aku. Kembalikanlah. Sebab tu kita ada baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Satu, minta Allah balikkan. Ini apa yang dipesan oleh Syekh kat dalam kitab kita ni. Kalau ini yang kita buat, insya-Allah kita akan selamat di dunia ini dan selamat juga nanti di hari akhirat. Insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu yang dapat dikongsi dan disampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.